Selamat pagi semua. Hari ini kita teruskan unit 3 iaitu nilai bertanggungjawab. Hari ini kita nak bincangkan tentang kepentingan melaksanakan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Okey, nilai tanggungjawab terhadap diri sendiri ada banyak kepentingan dia. Okey, kita nak tengok apakah kepentingan dia kita nak melaksanakan tanggungjawab kita. Di sini ada 6 situasi, 5 situasi iaitu 1 hingga 5. Nah, berdasarkan situasi ini, kita nak lihat apakah kesan dia. Okey. Nah, untuk situasi yang pertama, murid lelaki ini dia rajin mencuci baju dia. Okey. Baju yang telah dipakai, dia bertanggungjawab untuk membersihkan baju tersebut. Nah, apakah kepentingan yang kita nak bersihkan baju? Apakah kesan dia? Okey, kesan dia ialah kita mencuci baju, kita mempunyai baju yang bersih dan wangi. Ini adalah kesan dia. Kalau kita mencuci baju selepas pakai, baju yang kita pakai adalah berbau busuk. Yang kedua ini situasi dia adalah mereka berusaha untuk melakukan aktiviti senaman. Jika kita rajin membuat senaman, nah kesan dia adalah kita mempunyai badan yang sihat dan kuat supaya kita tidak senang diserang oleh penyakit. Situasi yang ketiga, murid perempuan ini rajin membaca buku, rajin membuat ulang kaji untuk pelajaran dia. Nah, apakah kepentingan dia? Apakah kesan dia? Kesan dia adalah dia mempunyai peluang yang tinggi untuk menjadi seorang murid contoh ataupun murid yang cemerlang. Seterusnya, situasi yang keempat. Situasi yang keempat ini, murid-murid mereka melaksanakan tanggungjawab untuk menyertai pertandingan. Sesuatu pertandingan itu setiap orang mempunyai tanggungjawab masing-masing, iaitu mereka kena bekerjasama, kena rajin melatih. Nah, kesan dia adalah mereka boleh mendapat tempat pertama ataupun mereka boleh memenangi pertandingan tersebut. Seterusnya, situasi yang terakhir, kita boleh nampak murid-murid melaksanakan tanggungjawab sendiri iaitu melakukan aktiviti membersihkan kelas. Nah, kesan dia adalah murid-murid mempunyai bilik taja yang bersih dan kemas untuk belajar. So dari sini berbagai situasi ini menunjukkan kita sebagai seorang murid mempunyai tanggungjawab sendiri. Kemudian tanggungjawab tersebut akan membawa kesan terhadap kita dan kawan-kawan ataupun ahli keluarga kita. Seterusnya kita nak mencari 6 perkataan amalan bertanggungjawab dan tulis semula pada tempat kosong di bawah ini. Di sini ada 6 perkataan. Perkataan yang pertama sudah diberikan iaitu membantu. Untuk soalan yang pertama, membantu ibu menyapu sampah. Membantu ibu menyapu sampah merupakan amalan bertanggungjawab sebagai seorang murid. Kedua, pokok di halaman rumah. Apa yang perlu kita buat terhadap pokok di halaman rumah?
Cuba kita cari perkataan tersembunyi di sini. Okey, pokok bunga kita kena apa? Menyiram. Okey, menyiram pokok di halaman rumah supaya pokok-pokok boleh terus hidup. Sebab pokok-pokok memerlukan air setiap hari. Nah, menyiram pokok di halaman rumah juga merupakan salah satu tanggungjawab kita di rumah. Yang ketiga, membaca buku. Okey, membaca buku. Apakah perkataan tersembunyi di sini? Membaca buku. Rajin. Kita haruslah rajin membaca buku. Rajin membaca buku merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang murid untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Seterusnya yang keempat, kesihatan. Bagaimana dengan kesihatan? Apakah perkataan tersembunyi di sini yang berkaitan dengan kesihatan? Okey, jaga, jaga kesihatan. Jaga kesihatan merupakan tanggungjawab kita sebab apabila kita mempunyai badan yang kuat, kita selalu mementingkan kebersihan, barulah kita mempunyai badan yang sihat dan kita boleh belajar dan seterusnya boleh hidup dengan bahagia. Yang kelima, atau katil. Katil ini kita mempunyai katil. Katil ini untuk murid-murid berehat, untuk murid-murid tidur untuk rehat. Nah, katil itu mestilah diatur supaya dia selalu kemas dan bersih. Seterusnya, bagaimana dengan kasut? Kasut yang kita pakai, tanggungjawab siapa? Kasut yang kita pakai adalah tanggungjawab kita sendiri. Nah, kasut yang telah pakai kita harus membasuh. Membasuh kasut supaya kasut selalu dalam keadaan yang bersih. Nah, untuk yang 1 hingga 6 ini, iaitu 1, membantu ibu menyapu sampah. 2, menyiram pokok di halaman rumah. 3, rajin membaca buku. 4, jaga kesihatan. 5, atau katil. 6, membasuh kasut. Yang ayat 1 hingga 6 ini merupakan amalan bertanggungjawab sebagai seorang murid yang harus amalkan dalam kehidupan harian kita supaya kita boleh menjadi seorang murid yang bertanggungjawab. Untuk latihan hari ini, murid-murid perlu tuliskan amalan tanggungjawab saya. 1, membantu ibu menyapu sampah. 2, menyiram pokok di halaman rumah. 3, rajin membaca buku. 4, jaga kesihatan. 5, atau katil. Dan 6, membasuh kasut. Nah, murid-murid salingkan 6 amaran tanggungjawab ke dalam buku latihan. Kita berhenti di sini hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye.